Nama saya Diah dan ini ialah perjalanan saya dalam kursus Seni Persembahan Melayu. Bila saya melihat kembali perjalanan saya dalam kursus ni, saya sadar bahawa setiap topik yang kami lalui bukan sekadar kemahiran, tetapi pengalaman yang membentuk cara saya menghargai seni serumpun. Dalam kursus ni, saya belajar banyak sekali. Saya belajar zikir barat, saya belajar macam-macam jenis tarian, saya juga belajar tentang angklung. Dalam video ini, saya akan berkongsi mengenai cerita perjalanan saya dalam kursus Seni Persembahan Melayu yang saya bahagikan menjadi 4 bahagian. Yang pertama ialah zikir barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipanggil tepuk 10 dan merupakan tanda permulaan bagi persembahan zikir barat. Zikir barat bukan hanya sekadar hiburan, tetapi satu cara berkumpul, berkomunikasi melalui puisi, muzik, jenaka dan semangat bersama. Peran-perannya ialah tok juara, tukang karut, awak-awak dan pemuzik. Nampak senang memang, tapi bila kita dah cuba, alamak, sulit sangat rupanya. Sebab bernyanyi, menggerakkan tangan dan berekspresi kena kita buat pada satu masa. Inilah yang buat saya kagum dengan kumpulan-kumpulan zikir barat. Bukan senang nak buat persembahan. Perihal yang paling saya gemari ialah semasa cikgu suruh saya dan kawan-kawan menyanyikan lagu di pinggiran Aidilfitri. Gemar sangat saya dengan lagu tu, sampai pening orang dengar saya menyanyi. Bergema suara di takbir fajar, mendayu Yang kedua ialah tarian. Pertama-tama saya belajar tarian Mak Inang. Bila saya dengar cerita tentang Mak Inang ni dahulunya digunakan untuk menidurkan raja, saya terfikir, amboi, senang betul jadi raja. Nak tidur pun orang kena tidurkan. Di sini saya belajar tentang kelembutan, lenggok tangan yang halus dan gaya berjalan yang anggun. Pada mulanya saya kikuk, tapi bila saya mula faham jiwa tarian ni, gerakan saya jadi lebih natural. Joget pula penuh energi. Muzik yang rancak buat saya sedar bahawa tarian Melayu bukan hanya halus, tapi juga hidup dan ceria. Saya belajar menari sambil tersenyum dan saya betul-betul menikmati momen itu. Lalu ada zapin. Zapin ini ajar saya tentang ketepatan langkah dan hubungan antar penari. Dari zapin pula saya belajar filosofi yang sangat indah. Sebelum segala-galanya, Tuhan dulu. Selalu Tuhan yang nomor satu. Kemudian ada tarian Masri Lilin. Dalam tarian sebenar, penari membawa pinggan kecil yang di atasnya terdapat lilin yang menyala. Tetapi untuk tujuan keselamatan, kami menggunakan lilin palsu. Pun begitu, menari sambil membayangkan saya memegang lilin yang menyala membuat pergerakan saya lebih berhati-hati. Saya berasa sangat anggun apabila menari tarian ini. Bahagian Masri Kerincing ini memang antara yang paling saya suka. Tarian ini sangat seronok sebab setiap gerakan terasa hidup bila bunyi kerincing ikut sama menari dengan kita. Tapi yang paling sulit sudah tentu bahagian melempar dan menangkap kerincing tu. Kadang-kadang saya merasa nak jadi magician, sekejap hilang, sekejap muncul balik di tangan. Walaupun sulit, proses belajar ini buat saya tertawa banyak dan saya rasa lebih bebas dalam bergerak. Masri Kerincing benar-benar mengajar saya untuk enjoy the moment dan tak takut mencuba sesuatu yang baru. Bahagian 4,
angklung. 5, 6, 7, 8. Go! Ini memang bukan kali pertama saya tengok angklung. Tetapi ada banyak hal yang baru saya pelajari dalam modul ini. Dalam modul ini, saya belajar tentang struktur angklung, seperti tabung sorak, ancak, palang gantung, dan tabung dasar. Saya juga belajar macam-macam jenis angklung seperti angklung kanekes, angklung reog, angklung buncis, dan lain sebagainya. Dan yang paling menarik, saya belajar macam mana nak mainkan angklung. Ada yang buat nada panjang, ada pula yang buat nada pendek atau staccato. Satu hal yang sangat menarik bagi saya ialah saya mendengar nama Pak Kaso disebut dalam kelas. Selama ini, saya hanya mengenali beliau sebagai pencipta lagu kanak-kanak. Tidak saya sangka bahawa beliau juga memainkan peranan besar dalam memperkenalkan dan mengembangkan angklung di Singapura. Penemuan ini membuat saya lebih menghargai bagaimana seorang tokoh boleh memberi kesan besar kepada dunia seni dan pendidikan. Dengan angklung ni saya belajar tentang harmoni, saya belajar tentang kebersamaan. Bagaimana satu bunyi kecil dari angklung ini saya boleh pecah dan cantikkan ke seluruh lagu. Dan dari situ saya sedar bahawa seni merupakan latihan untuk menjadi sebahagian daripada sesuatu yang lebih besar. Bahagian 4, persembahan. Saya dan kawan-kawan kena membuat persembahan yang meliputi zikir barat, tarian dan angklung. Persembahan 10 minit tu mungkin singkat je bagi audiens, tapi bagi kami ialah puncak dari berminggu-minggu latihan bersama. Meskipun belum sempurna, saya sangat bahagia sekali kerana dapat berkumpul dengan kawan-kawan, belajar seni dan budaya bersama. Saya rasa modul ni akan jadi memori yang sangat membahagiakan bila nanti saya dah balik ke Indonesia. Saya pasti akan rindu dengan cikgu dan kawan-kawan semuanya. Kalau boleh saya tak nak balik dah. Saya nak di sini je dengan cikgu dan kawan-kawan, bermain angklung dan zikir barat. Saya sangat bahagia dan bangga kerana saya dapat turut serta memeriahkan budaya Melayu dan menjalankan peran yang sudah diberikan kepada saya. Berdiri di atas pentas bersama kumpulan saya rasa bahagia sangat. Saya harap kedepannya saya akan terus belajar tentang seni dan budaya di manapun saya berada.